Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang saya muliakan, Al-Fadhil Tuan-tuan Imam, tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat yang saya hormati. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama pada malam ini dalam siri kuliah bulanan kita menggunakan al-fiqhul manhaji dalam isu ataupun dalam persoalan fiqh jinayat. Malam ni kita cuba bincang tentang fiqh diyat ataupun fiqh ganti rugi ataupun apa yang disebutkan sebagai pampasan kepada jenayah yang berlaku ke atas hilang nyawa ataupun jenayah ke atas anggota tubuh. Seperti yang kita tahu, mungkin sebahagian kita memahami dan mengetahui berkenaan dengan diyat. Dalam bahasa ataupun dalam istilah fiqh disebut diyat. Dalam bahasa kita ataupun istilah kita disebut ganti rugi ataupun pampasan yang dikenakan kepada pesalah yang telah sabit melakukan kesalahan, sama ada membunuh ataupun mencederakan anggota. Setiap anggota kita punya nilai ataupun kadar nilai. Malahan nyawa kita ada nilai, bukan sahaja nilai di sisi Tuhan, nilai di sisi manusia. Tetapi sebenarnya nyawa nak dibandingkan dengan orang yang mati disebabkan dibunuh itu tidak ternilai di sisi orang mati. Bila dia dah mati, ada ganti rugi yang perlu dikeluarkan. Itu nilai itu adalah untuk keluarga, keluarga mangsa, kan? Sebagai nak menyejukkan perasaan dia, sebagai nak menenangkan perasaan dia. Sepatutnya hukum asalnya adalah dibayar dengan nyawa. Nyawa dibayar dengan nyawa. Kata ahli fiqh kita di dalam kitab fiqh manhaji, menurut istilah syarak, diyat adalah nama bagi harta yang wajib dibayar kerana sesuatu jenayah yang dilakukan terhadap nyawa, jenayah bunuh, ataupun jenayah yang dilakukan terhadap anggota badan yang tidak mengakibatkan hilang nyawa, sekadar cedera anggota badan, tak sampai hilang nyawa. Jadi kedua-dua kes ini ada kadar ganti ruginya, ada kadar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh syarak. Syarak tu maksudnya oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika dilihat kepada jenis-jenis diat apa yang kita terangkan tadi, yang pertama sekali jika dilihat kepada jenis pembunuhan, maka ada beberapa kategori diat. Yang pertama diat nyawa, iaitu diat yang dibayar. Ini dilihat daripada jenis diat, iaitu diat nyawa, diat yang dibayar sebagai pampasan kepada nyawa yang dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, diat anggota badan, iaitu diat yang dibayar sebagai pampasan kepada anggota badan yang dipotong ataupun yang dirosakkan. Anggota badan yang dirosakkan, ada diatnya. Okey, dari sudut jenis pembunuhan ataupun jenis kecederaan, diat terbahagi kepada dua. Disebut yang pertama diat mughallazah, yang kedua diat mukhaffafah. Dilihat kepada jenis pembunuhan. Kita dah bincang dulu, pembunuhan ada 3 jenis, 3 kategori pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan dengan niat ataupun pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan hampir sengaja. Pembunuhan hampir sengaja, kan? Yang ketiga, pembunuhan tanpa niat, maknanya tak sengaja, tersalah dipanggil. Ada 3 jenis kategori pembunuhan. Diat mughallazah adalah diat yang berat. Dua-dua berat, tapi mughallazah ni dilihat kepada jenis pembunuhan, iaitu pembunuhan dengan sengaja. Adapun diat mukhaffafah dilihat kepada pembunuhan hampir sengaja ataupun pembunuhan yang tersalah. Kedua-dua jenis kesalahan ini, hampir sengaja ke tersalah ke, kan, diatnya adalah sama sebenarnya, iaitu 100 ekor unta. 100 ekor unta. Jadi 100 ekor unta ini kalau dilihat kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, zaman sahabat-sahabat Nabi Khulafa ar-Rasyidin, mereka menetapkan pampasan ganti rugi kepada jenayah-jenayah yang kita sebutkan tadi ialah unta. Kadarnya ialah 100 ekor unta. Jadi diat bagi semua jenayah yang kita sebutkan tadi ialah 100 ekor unta, sama ada pembunuhan dengan sengaja atau pembunuhan separuh sengaja. Separuh sengaja maknanya hampir sengaja, seperti dia menggunakan alat-alat yang bukan boleh membunuh, tapi bila dia guna, dia pukul dengan alat tu bukan boleh membunuh, tapi dia mati, mangsa tu mati. Jadi pembunuhan hampir sengaja itu dipanggil, ataupun pembunuhan tanpa niat, pembunuhan tersalah. Jadi semua jenayah ini jika sabit hukuman bayar diat ganti rugi, maka ketiga-tiga kategori pembunuhan tadi ganti ruginya adalah 100 ekor unta. Cuma perbezaannya dari segi cara pembayaran. Dia bukan jumlah 100 ekor unta tu. Tadi kita sebutkan di sana ada diat yang mughallazah, diat yang berat. Ada diat yang mukhaffafah, diat yang ringan. Berat ke ringan ke tetap 100 ekor unta. Cuma perbezaannya dari sudut kaedah pembayaran. Yang berat tu kena bayar sekarang, kena bayar waktu itu, kena bayar sekaligus, tu berat. Yang ringan ada tempoh pembayaran dia, kan, ada tempoh pembayaran 3 tahun ataupun 3 bulan, kan, ada tempoh pembayaran 100 ekor unta tu. Itu yang dikatakan ringan. Tetap jumlah unta itu 100 ekor, cuma kaedah pembayaran
Itu perbezaan yang wujud. Itu dari segi cara pembayaran, bukan jumlah unta tadi kan. Kalau ikut hukum asal, memanglah sebarang jenayah yang kita sebutkan tadi, jika sabit kesalahan ke atas dia dan dia dikenakan hukuman bayar diat ganti rugi, dia kena bayar dengan unta juga. Dia kena bayar dengan unta. 100 ekor unta, maknanya kena carilah 100 ekor unta. Tapi akhirnya kita berhadapan dengan masalah beberapa buah negara yang kata apa, binatang ni tak boleh hidup di negara tersebut kan. Berhadapan dengan masalah nak dapatkan unta tak banyak, ada pun di tempat-tempat tertentu untuk orang, untuk apa, untuk tourism, untuk apa, untuk zoo, untuk jelah, untuk tu je ada. Untuk jual sembelih makan tak ada kan. Jual sembelih makan tak ada. Jadi nak dapat satu pun susah, nak dapat beberapa ekor pun susah. Macam mana nak dapat 100 ekor unta bagi orang yang disabitkan kesalahan melakukan jenayah tadi? Kan. Kalau ikut tu memang kena bayar unta, sebab dalam hadis Nabi tak sebut benda lain, sebut unta, 100 ekor unta. Kan. Dia tak boleh tukar 100 buah kereta Mercedes, tak boleh. Ikutlah ada orang kata unta tu macam kereta. Macam kereta. Boleh tak tukar 100 ekor unta tu kepada 100 buah kereta Mercedes sebagai contoh? Sebab unta tu kira mahal kan? Tak boleh. Dia tak boleh tukar. Itu asalnya, tak boleh. Tetapi bila mana ada negara-negara yang punya masalah yang kita sebutkan tadi, nak dapat unta pun susah, maka para ulama menyebutkan para ulama mengatakan bahawa perkiraan diat yang disebut tadi 100 ekor unta tadi tu kan, setengah negara sukar untuk dapatkan unta, maka perkiraan diat itu boleh disandarkan kepada mata wang mengikut kadar nilaian 100 ekor unta pada zaman Nabi dan juga zaman sahabat sallallahu alaihi wasallam. Kadar nilaian 100 ekor unta pada zaman Rasulullah dan juga zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kata 100 ekor unta itu kadar nilaiannya pada zaman Rasulullah dan pada zaman sahabat Nabi SAW adalah 1000 dirham. Itu nilai unta pada zaman Nabi dan juga pada zaman sahabat. Yang tu kita kena kadar bagi untuk menentukan nilai kepada unta. Unta nak dapat susah. Jadi nilai, kadar nilaian 100 ekor unta itu ikut pada zaman Rasulullah dan juga pada zaman sahabat Nabi SAW, iaitu kadarnya 1000 dirham. 1000 dirham ni boleh tak kita convert kepada ringgit Malaysia? Boleh. 1000 dirham ini kadar dalam ringgit Malaysia 600 hingga 700 ribu ringgit. Itu 100 ekor unta. 100 ekor unta. Jadi diat ataupun nilai pampasan sekiranya pesalah yang melakukan kesalahan membunuh atau mencederakan anggota kan, kita sebut kesalahan membunuh lah. Kesalahan membunuh sama ada membunuh sengaja, membunuh hampir sengaja, membunuh tersalah membunuh, tetap 100 ekor unta. 100 ekor unta itu 1000 dirham zaman Rasulullah dan sahabat Nabi. 1000 dirham itu kalau dikonvertkan kepada mata wang kita ringgit Malaysia sekitar 650 hingga 700 ribu ringgit. Itu pun bergantung kepada harga emas semasa. Bergantung kepada harga emas
semasa. Jadi itu yang boleh pi 600 ke 700 tu. 600,000 ke 700,000 bergantung kepada harga emas semasa. Tu dia. Itu 100 ekor unta. Boleh buat insurans takaful. Sebab kalau kita tengok diat untuk orang yang sabit kesalahan ke atas dia, bunuh dengan sengaja, ikut asalnya, dasarnya hukuman dalam Islam yang dikenakan ke atas pesalah yang terlibat dalam kes membunuh dengan sengaja ni ialah balas bunuh, bayar dengan nyawa. Tu dipanggil qisas, balas bunuh. Namun kerana qisas ini ada hak ataupun boleh jadi hak kepada keluarga mangsa. Saya dah sebut banyak kali, dalam Islam undang-undang jenayah ni ada 3 kategori bentuk tindakan. Yang pertama kita sebut sebagai hudud, yang kedua qisas, yang ketiga ta'zir. Adapun hudud ini adalah 100% hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah. Bila kita sebut hak Allah taala, manusia tidak ada ruang, tidak ada peluang untuk mencampuri hak Allah taala ini. Tak boleh campur. Tak boleh nak ubah. Tak boleh nak ubah. Kalau kata rejam sampai mati, itu kan hukum hudud, rejam sampai mati lah. Dia tak boleh ubah. Dia tak ada kita lebih cerdik daripada Tuhan, tak ada. PhD sampai 13 ke? Tak ada. Dia tak kira yang tu. Sebab hudud hak Allah Ta'ala sepenuhnya. Jadi mana-mana kesalahan yang disepakati oleh para ulama ianya adalah kesalahan hudud, itu dimasukkan di bawah hudud. Ada juga beberapa kesalahan yang ulama berselisih pandangan. Ada kata masuk dalam hudud, ada kata tak masuk dalam hudud. Bila jadi perbezaan begini, maka dia tak boleh dikonfirmkan bahawa itu adalah kesalahan hudud, maka boleh berlaku ta'zir kat situ. Boleh berlaku hukuman ta'zir. Adapun yang disepakati oleh para ulama, semua jenis kesalahan tersebut adalah kesalahan hudud, maknanya 100% tindakannya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Tuhan tentukan tindakan? Tuhan bercakap ke? Tak, Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan sebut dalam Quran, maka tak boleh disentuh. Adapun qisas, qisas balas bunuh 50-50. Apa maksud 50-50? Bukan 5 kupang 5 kupang, bukan RM50 RM50. Tak. Separuh hak Allah Ta'ala, separuh lagi hak manusia. Separuh hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran kan, kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri. Wajib, diwajibkan qisas ke atas jenayah pembunuhan, maknanya balas bunuh. Itu adalah hak Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala jadikan hak itu 50% saja untuk dia. Adapun 50% yang lain adalah Allah Ta'ala berikan hak tersebut kepada manusia. Manusia itu siapa? Keluarga mangsa. Keluarga mangsa yang dibunuh. Jadi di sinilah bila mana mahkamah telah menentukan ataupun telah mensabitkan kepada satu-satu orang itu bersalah melakukan jenayah bunuh, maka mahkamah akan menentukan 2 jenis hukuman untuk dipilih oleh keluarga mangsa. Kalau keluarga mangsa bersetuju dengan qisas balas bunuh, maka hakim akan menentukan pesalah tadi dihukum bunuh, qisas dipanggil. Adapun jika keluarga mangsa tadi memilih untuk tidak dikenakan kepada pesalah tersebut hukuman qisas, maka automatik jatuh kepada hukuman bayar ganti rugi. Kan? Kalau keluarga mangsa tu cerdik, hak mati dah, apa boleh buat kan? Ambil duit dah. Kan? Ambil duit dah, tak apa, tak payah bunuh dia lepas. Kan? Nak bayar ganti rugi.
100,000 dirham, 600,000 ringgit, setengah juta lebih tu. Setengah juta lebih. Kan? Jadi asasnya kalau yang bunuh sengaja tadi tu kena qisas, tapi oleh kerana ada hak kepada keluarga mangsa, mereka berhak mengubah hukum Allah Ta'ala, iaitu hukum qisas tadi, kepada hukuman diat. Itu kebenaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi sekiranya hukuman ini diubah kepada diat, maka diat perlu dibayar dengan 3 jenis. Jadi unta tadi kan, 100 unta tadi tu dia ada 3 jenis unta lah. Ada unta yang unta yang berumur 3 tahun, ada unta yang berumur 4 tahun, ada unta yang bunting. Ini pengklasifikasian jenis unta ni, sebab harga dia lain-lain kan. Tapi tetaplah 100 ekor unta. Kan. Sekiranya unta tidak diperolehi, pesalah wajib membayar nilai yang sama. Macam mana nilai yang sama tadi? Saya dah sebut dah. Ukuran ataupun kiraan nilaian 100 ekor unta itu pada zaman Rasulullah dan juga zaman sahabat, 1,000 dirham. Itu cerita dia kan. Jadi bila kata kena bayar 600,000 ringgit ataupun 700,000 ringgit, pembayaran ini tang sinilah perbezaan berlaku. Kaedah pembayaran ni mestilah menggunakan harta pesalah, harta orang yang bersalah. Kena bayar guna harta dia sendiri, dan kena bayar serta merta tanpa tangguh. Ini namanya diat mughallazah, diat yang berat, pampasan yang berat. Berat tu bukan kadar unta ataupun kadar nilaian unta tadi kan. Berat pertama sekali, reta tu mesti reta bersalah. Yang kedua, dia kena bayar serta merta. Itu saya duk parti pelan-pelan. Ini kalau buat menega takaful ni untung ni kan. Bukanlah nak galakkan pembunuhan, tak kadang-kadang kan. Adalah teknikal macam mana kan. Boleh dibuat caruman mana-mana kan, bagi orang yang sabit kesalahan tadi kan. Kata ada kena bayar serta merta. Itu pembunuhan dengan sengaja. Manakala pembunuhan hampir sengaja, dia sama juga, 100 ekor unta dengan kepelbagaian unta yang kita sebutkan tadi. Unta bunting, unta umur 3 tahun, unta umur 4 tahun, bercampur-campur lah. Jadilah 100 ekor unta. Perbezaan antara diat bunuh dengan sengaja dengan diat bunuh tanpa sengaja ataupun hampir sengaja tadi ialah, dalam kes bunuh dengan sengaja pembayaran menggunakan harta pesalah, dan sementara dalam kes jenayah hampir sengaja tadi pembayaran menggunakan harta keluarga lelaki pesalah. Berbeza. Harta pesalah itu pembunuhan sengaja. Harta keluarga lelaki pesalah, si pesalah tadi tu ada keluarga dia kan. Keluarga dia kena collect kan. Kena collect, kena buka tabung kan, collect bagi cukup 600,000 ringgit kan. Kemudian pembayaran pula diberi tempoh dalam tempoh 3 tahun. Ringan. Ini pembunuhan hampir sengaja. Pertama sekali, reta daripada ahli keluarga pesalah dikumpulkan 600,000 tu. Kemudian cara bayar dia 3 tahun. Diberi tempoh selama 3 tahun. Jadi boleh bayar 600,000 tu dalam tempoh 3 tahun. Kiralah 600,000 tu kan, dibahagikan kepada beberapa bulan kan, berapa ratus bulan dalam tempoh 3 tahun. Itulah cara bayarnya kan. Baik, kemudian yang ketiga, pembunuhan tersalah tadi ataupun tersalah bunuh. Jadi dia bagi jenayah membunuh tanpa niat ataupun tersalah bunuh ni sama juga 100 ekor unta, tetapi dibahagikan kepada 5 jenis ekor, 5 jenis unta. Ada unta, ada anak betina unta,
kan? Ada unta yang genak 1 tahun, ada unta yang umur sekian. Jadi itu maksudnya apa? Diat kepada kesalahan membunuh tanpa niat ataupun tanpa sengaja, tersalah bunuh. Okey. Pembayaran juga dilakukan oleh keluarga pesalah, sama macam yang tadi kan. Maknanya ahli keluarga pesalah kumpul harta mereka dan sempurnakan pembayaran, dan juga dibayar dalam tempoh 3 tahun. Jadi kalau kita lihat kepada 3 kategori pembunuhan, 2 daripadanya diatnya adalah diat ringan yang disebut mukhaffafah, satunya adalah diat mughallazah sebab daripada harta pesalah tu sendiri, dan juga dibayar serta merta. Berhutang ke apa ke kan, tapi dia kena bayar daripada harta dia sendiri kan. Kemudian ada satu hal yang lain dalam fikih diat ataupun pampasan ni, ialah pengampunan daripada diat. Boleh tak berlaku pengampunan diat? Kata tuan kita, ini perlu dijelaskan bahawa keluarga lelaki mangsa berhak menggugurkan kesemua atau sebahagian diat. Dalam cerita pembunuhan dengan sengaja tadi kan, kalau dia tak mau terima hukuman qisas, dia automatik jatuh kepada bayar diat 100 ekor unta. Katalah keluarga mangsa kata, tak apalah, kami maafkan separuh, diskaun 50%. Kalau kata 600,000 tu diskaun 50%, maknanya 300,000 sudahlah. Macam itulah. Ataupun dia nak maafkan semua, kira halal, nampak muka dah insaf apa semua kan. Kira halal, gugurlah dia. Itu dipanggil pengampunan diat, kan? Boleh berlaku, itu dibenarkan. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hak diat ini, hak menuntut ganti rugi ni, Allah Taala letak ke atas manusia. Hak tu hak manusia, kita dah sebutkan tadi. Jadi kalau manusia memaafkan, dia kata tak perlu bayar, tak perlu lah. Sebab itu memang hak dia yang Allah Taala peruntukkan kepada manusia, kepada keluarga mangsa, kan? Hak diberikan bertujuan untuk memulihkan hubungan manusia supaya tidak diancam angkara dendam dan dengki. Ini kalau kita lihat, walaupun dalam menjatuhkan hukuman kesalahan bunuh, kadang-kadang masa, yalah, orang yang terlibat dalam pembunuhan ni, kita tak tahu masa dia melakukan jenayah tersebut dalam keadaan apa dia, kan? Kemudian ketika dia dijatuhkan hukuman, macam mana keadaan dia, kan? Kalau dia adalah orang yang telah menginsafi hal tersebut, maka benda tersebut boleh dipertimbangkan oleh keluarga mangsa. Cuma tujuan Allah Ta'ala bagi hak tuntut ganti rugi ni kepada manusia, tujuan dia supaya manusia boleh pulihkan hubungan mereka sesama mereka, kan? Pulihkan hubungan tu, kan? Sebab dah berlaku jenayah, kan? Sekiranya pihak yang berhak menggugurkan haknya, ia adalah satu langkah yang terbaik. Menggugurkan hak, kan? Tak tuntut, walaupun 500,000 tu, kan? Tak tuntut. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, itu antara langkah yang terbaik, suatu langkah yang terbaik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas dalam perkara orang yang mati dibunuh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa, yakni pembunuh, yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, iaitu pihak yang terbunuh, pihak mangsa,
Maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa. Walaupun keluarga mangsa diberikan hak oleh Allah Ta'ala untuk gugurkan qisas tadi, maknanya terus jatuh kepada ganti rugi, tetap Allah Ta'ala tetapkan aturan nak tuntut ganti rugi itu mestilah ada cara yang baik, ikut cara yang baik, kan? Tak boleh rompak dia, tak boleh rampas barang dia, tak boleh. Tuntut dengan cara yang baik, tuntut melalui mahkamah, melalui peguam dan sebagainya, kan? Tuntut dengan cara yang baik. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Nasib hang tak kena qisas, selamat nyawa, kan? Bila nyawa dah selamat, kena gantilah, kena bayarlah ganti rugi itu dengan sebaik mungkin. Ini pesanan Allah Ta'ala, kan? Yang demikian itu, kata Allah Ta'ala, adalah suatu keringanan daripada Tuhan kamu serta suatu rahmat, kemudahan. Apa keringanan yang ada dekat sini? Saya dah sebut dah tadi, Allah Ta'ala tak letakkan hak qisas ini 100% kepada zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala letakkan 50% nya kepada dia, 50% lagi Allah Ta'ala bagi hak itu kepada keluarga mangsa. Jadi itulah satu keringanan, kata Tuhan. Zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu adalah suatu keringanan daripada Tuhan kamu serta suatu rahmat, kemudahan. Mudah. Nyawa tak terbang, hanya kena bayar ganti rugi sahaja. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Betul lah, keluarga hang dibunuh, kan? Allah Ta'ala dah tetap dah aturan dia. Kalau kamu nak qisas, dijatuhkan qisas kepada pesalah tadi. Dah kawan tu dijatuhkan hukuman qisas mati. Jadi janganlah melampau batas dalam menuntut pula yang lain. Dah kena bunuh, nak tuntut lagi hak ganti rugi. Kemudian satu lagi pula, dah tuntut hak ganti rugi, kecam pula, menginaya pula keluarga pembunuh, kan? Ada macam-macam. Ini melampaui batas. Tuhan kata apa? Siapa yang melampaui batas ni, falahu azabun alim, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Padan dah, Tuhan dah bagi dah qisas. Kalau kamu geram sangat, lepaskan, maksudnya qisaskan dia. Kalau boleh maafkan, maksudnya jatuh kepada ganti rugi. Kalau kata jatuh kepada ganti rugi pun, kan, padan patut, cara yang baik kita guna. Bukan lagi dah dapat dah 600,000 ringgit tu, dia berdendam lagi, buat tahanan lagi kepada keluarga pembunuh, kan, dan sebagainya, kan. Itu melampaui batas, kata Allah Ta'ala, kena azab, kan. Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Dalam satu ayat yang lain, Allah Ta'ala galakkan kemaafan tadi, kan, maafkan si pembunuh, kan, tak jatuhkan qisas ke atas dia. Tuhan sebut wa anta'afu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan, halal menghalalkan, itu lebih hampir kepada takwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Ada orang buat baik kat kita, kan, balaslah kebaikan tersebut. Tuhan suruh untuk kita sama-sama hidup dalam kerukunan, kedamaian. Semua kita tak sempurna, ada kesalahan, saling memaafkan, halal menghalalkan. Hidup dalam suasana begitu, kan, terambil sikit halalkan, ataupun minta izin nak ambil, kan. Begitulah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan. Kalau nak ikutkan kepuasan hati kita tak pernah puas, kan. Kalau tak puas hati tu pun tak pernah puas. Dia puas hati dengan tak puas hati. Kalau nak ikutkan kepuasan hati kita, tak ada sempadan, kita tak akan puas.
Kalau nak ikutkan ketidakpuasan hati kita, aku tak puas hati sungguh, dia punya tak puas hati tu pun tak ada penghujung. Kalau tak puas hati, lah kali tak puas hati 7 keturunan dia tak puas hati. Nah, ini melampaui batas lah, melampaui batas. Jadi pada Tuhan galakkan wa an ta'fu, bermaaf-maafan. Maaflah, dia ukur tanah terambil sikit dia tak ambil, bukan silap dia pun kan, adalah silap teknikal ke apa kan. Tapi kalau mari dengan pakar ukur ni, dia tak boleh lari lah kan, sikit je. Kita kata pagar hang ni dah masuk dah 1 kaki dekat dalam kawasan tanah aku, roboh pagar tu. Disuruh roboh, kawan tu buat pagar 5,000, habis buat salah pagar macam tu, buat lagu tu pula. Ada pula roundabout kat situ kan, pasal tak puas hati. Kalau ikut tak puas hati ni, tak akan ada penghabisannya. Itu tak puas hati. Kalau nak ikut sampai puas hati pun tak ada, tetap tak puas hati kak. Kan, tak puas-puas dipanggil kan. Jadi galakkan untuk bermaaf-maafan, halal menghalalkan. Sama ada dalam soal hutang piutang. Kadang-kadang ialah kita tahu latar belakang orang yang berhutang dengan kita kan. Padan patutlah. Tapi orang yang ingat, dia orang yang berhutang ni kalau boleh bayar tapi tak bayar, yang tu satu kezaliman, dosa besar kan. Walaupun ada hak kepada orang yang memberi hutang tadi memaafkan ataupun meringankan, tetap kalau dia mengharapkan keringanan daripada orang yang memberi hutang, harap itu sebab dia bukan tak boleh bayar, boleh, tapi dia buat lambat supaya dia ni boleh dilepaskan daripada, maksudnya dimaafkan kan. Itu dipanggil apa? Matlul ghaniyyi zulmun, kata Nabi SAW. Orang yang boleh bayar hutang tapi menangguhkan dengan pelbagai alasan, nak dapat keringanan lah apa, yang tu kezaliman, dosanya dosa besar. Itu cerita tu pula. Jadi dua-dua side ada kan. Jadi hidup dalam keadaan saling mempertimbangkan. Timbang elok-elok, betul dia ni susah, sepatutnya kita tak boleh bagi hutang kat dia, kena bagi terus kan. Tapi kita nak bagi dia rasa ada tanggungjawab, kita kata hutang kan, boleh juga kan. Lepas tu kita maafkan dia, boleh juga kan. Kan, itu lebih besar. Kalaupun kita tersilap memaafkan, kita orang yang bagi hutang, maafkan dia, tak payah bayarlah. Sangkaan kita dia tak mampu, sangkaan kita, tapi dia mampu kan, kita punya pahala tetap sama, tetap besar. Dia tahu kalau dia culas, macam saya sebut tadi, macam Nabi sebut tadi, memang zalim, memang berdosa besar. Orang yang memaafkan tadi berganda pahalanya kan. Jadi saling timbang menimbang dengan baik, hidup dalam keadaan saling maaf memaafi kan. Begitu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dekat dulu, akan datang kita akan sambung diat anggota badan. Fiqh diat tentang anggota badan yang dipotong, yang dicederakan. Tadi diat membunuh kan. Jadi segala apa yang saya kongsikan ada baik dan ada manfaatnya. Walaupun tak ada lah akta undang-undang apa kan kenaan dengan adalah akta ataupun undang-undang kenaan dengan pembunuhan ni, tapi mungkin tak ikut 100% daripada apa yang disarankan oleh ahli-ahli fiqh kita lah, kita fiqh pun begitu. Kita ambil maklum, kita tengok, kita timbang tara. Kadang-kadang dicadangkan satu tindakan yang lebih kurang sama hebat dan sama dahsyat dengan apa yang kita sebutkan tadi. Cuma saya terbaca satu tulisan Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia pernah sebut tentang ada ruang untuk diperkenalkan dalam undang-undang di mahkamah kita ni, sama ada mahkamah sivil ataupun mahkamah syariah, ada ruang untuk dimasukkan klausul diat, ganti rugi. Pampasan tu ada. Jadi kalau kita nak islamisasikan diat ini dalam mahkamah, dalam undang-undang kita, kata Dr. Zul, kita ada peluang untuk mengislamisasikan hal tersebut. Pampasan tu kan dah ada kan, banyak ganti rugi tu ada, tapi nak mengislamisasikan supaya dia jadi ikut fiqh boleh dibuat, ada peluang dan ada ruang. Kalau yang lain-lain itu lebih besar, itu memerlukan kepada
kuasa parlimen, kuasa yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Cukup dekat dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.